solat tarawih ni kalau untuk nak memuahkan hati, ada satu tajuk yang kita tulis tu lebih kurang 70 safhah. Mungkin di luar tu ada tak lagi ke tak ada, wallahu a'lam lah. Al-qaulus sahih fi salatit tarawih. Dan kita bahas dan kita huraikan hadis yang mengatakan Aisyah riwayatkan 13 8 rakaat dengan hadis yang 20 ada sebut di situ. Mungkin kalau ada masa depan lagi akan datang, kita ambil peluang untuk sehari dua sebagai buat daurah untuk bab tarawih insya-Allah. Kalau in ahyanallah, kalau masih hidup lagi lah. Dan setengah daripadanya muakkad sembahyang gerhana matahari. Ada setengah daripada sunat muakkad ni sembahyang gerhana matahari. Ini lama-lama sekali ya sembahyang gerhana ni. Sekurang-kurang ia sembahyang seperti sunat zuhur jua. Maknanya sembahyang biasa ni ya. Semacam sunat rawatib sembahyang zuhur ni. Itu pendapat mazhab kita Syafi'i. Bila kita turun letak kaki ke satu di bawah, sebagai ambil tahu sikit mazhab Abu Hanifah. Ambil tahu sikit. Menjalani Imam Abu Hanifah kepada bahawa solat gerhana matahari itu 2 rakaat seperti kelakuan solat hari raya dan Jumaat. Itu nasbah pada pendapat Imam Abu Hanifah. Yang penting kita ambil hak mazhab kita, paling-paling kurang kita sembahyang seperti sunat zuhur, sunat qabliyah ataupun sunat ba'diyah lah. Iaitulah 2 rakaat, 2 rakaat dan 4 sujud. Macam biasa tu. 2 rakaat, 2 rakaat, 4 kali sujud. Kaifiat yang paling kurang. Dan yang akmal daripadanya ia sembahyang 2 rakaat. Ni kaifiat yang paling comel ni. Kita sendiri pun tak pernah semaya lagi ni, kaifiat hak akmal ni. Tengok. Tetapi 2 qiyam dan 2 rukuk dan 2 i'tidal. 2 qiyam, 2 kali rukuk, 2 i'tidal pada 1 rakaat. Maknanya bila buat 2 rakaat, jadi 4 kali qiyam, 4 kali rukuk, 4 kali i'tidal. Sujud tetap super biasa dia. Dan yang akmalnya ia sembahyang 2 rakaat itu kitab lebih tu. Kitab tu kena rikung sikit. Jadi hak atas dah tu. Jadi kita rikung. Hak tulah ibarat sama tu dah. Nak tengok. Kau nanti nak tengok dulu. Dan yang akmalnya ia sembahyang 2 rakaat tetapi 2 qiyamnya dan 2 rukuknya dan 2 i'tidal dan 2 sujud. Ni 1 rakaat sama dengan di atas ya. Cumanya tempat beza. Jadi hak atas tu ada dah tu. Kita likunglah kita. Kita likung di situ. Jadi kalau tak likung tu ibarat tular mukarrar dia panggil. Karena saat ini dia sebut dah dan yang akmal daripadanya. Kau nanti kita tengok ujlah melek. Jadi sekurang-kurangnya 2 rakaat seperti zuhur. Dan yang akmal daripada tu ia sembahyang 2 rakaat tetapi 2 qiyam dan 2 rukuk dan 2 i'tidal. Tu kaifiat akmal dah tu. Apa tu mendatang pula ibarat dan yang akmalnya ia sembahyang sama lah, ibarat tular. Jadi dia panggil mukarrar. Kita tu barangkalinya lebih. Dipanjangkan pada tiap-tiap qiyamnya dan rukuknya dan 2 sujudnya. Lama sikit. Tersujud lama, rukuk biar lama, qiyam pun biar lama sikit.
Demikianlah faniaknya. Usalli sunnata kusufi syamsi raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Maka dibaca doa iftitah dan a'udzubillah akhirlah, dan Fatihah dan surah Al-Baqarah. Boleh tahan juga surah Al-Baqarah tu. Asalnya 2 juzuk lebih surah Al-Baqarah ni. Tu rakaat pertama tu surah Baqarah. Panjang. 240 ayat. 70 lebih tak? Tak ingat wallah, nak buka tengok. 286 ayat dia. Ayat dia bukan pendek supaya dengan wadduha. Panjang ayat dia, kadang-kadang satu safhah satu ayat. Maknanya 2 juzuk lebih. Lama-lama. Ni apakah buat tak tahu gitulah. Ataupun umpama surah Baqarah, suratul Maidah, suratul Nisa, itu panjang-panjang belaka dah. Dan pada surah yang kemudian daripada Fatihah pada qiyam yang keduanya suratul Ali Imran. Panjang juga tu. Jadi rakaat yang pertama surah Baqarah. Rakaat yang kedua suratul Ali Imran. Banyak juzuk dah tu. 3 je tak sudah nampak. Supaya gana matahari. Panjang sangat tu. Ataupun qadar surah Ali Imran. Bukan setakat tu. Dan qiyam yang ketiga suratul Nisa. 3 surah tu boleh kira. Satu lagi tu. Dan pada qiyam yang keempat suratul Maidah ataupun qadar surah Maidah. Jadi surah yang diambil itu panjang-panjang belakang. Dia tak ada sebut kata rakaat pertama surah Inna A'taina, tak ada. Dalam hal ni hak sunat dia wayaknya. Tak nak baca pun tak ada masalah, hak sunat. Kita baca 1 juzuk tu pun lidah-lidah telo-telo semacam kita ni 45 minit tu rasa cepat cekak dah. Tak. Budak-budak hafid tak apalah lidah dia pasal. Kita lidah tua ni kan. Mata bobo cerak katik bermolek. Dan pada rokoknya yang pertama dan sujudnya yang pertama qadar 100 ayat pula dah. Luruh putih mata. Dalam rokok 100 ayat baca. Panjang sangat. Bukan baca ayat, baca tasbih, tapi qadar panjang 100 ayat. Tiba masuk 100 ayat ni kita letak je tengok dah 10 minit tu. Rasa apa lebih lagi 100 ayat ni. Daripada suratul Baqarah pula dah. Bukan surah 1 ayat wasyamsi waduhaha. Surah Baqarah qadar 1 ayat. Dan rakaat yang kedua dan sujud yang kedua qadar 80 ayat. Dan pada rakaat yang ketiga dan sujud yang ketiga qadar 70 ayat. Ya kekurang dah tu. Kurang pun 70 lagi. Kurang pun. Dan pada rakaat yang keempat dan sujud yang keempat qadar 50 ayat. Hak tu hak last sekali 50 ayat. 50 ayat tu pula qadar surah Baqarah. Panjang dah. Cuba terang buat sekali nak tengok apa je. Bila dia gerhana je pukul 8 pagi tu cuba kita buat tengok je pukul 2 sudah lagi. Tak, amu sangat ni. Masya-Allah tengok. Dan sunat disirkan bacaannya. Kita baca dengan slow lah, baca perlahan. Tak payah kita nyari dah. Baca slow gitu ya. Solat gerhana bulan. Ni gerhana bulan ni waktu malam. Tadi waktu siang. Dan demikian lagi sunat muakkad pula sembahyang gerhana bulan
Demikian lafaz niatnya usalli sunnata khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Saja aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala Allahu akbar. Maka kaifiatnya seperti kaifiat sembahyang gerhana matahari sama ya. Supaya pada pihak surah pun sama, kita mafhum di situ. Pada pihak 2 qiyam, 2 rakaat, 2 i'tidal, 4 kali sujud. 2 rakaat ya solat tu. Sama dengan sebut lepas maridah tu. Pada sekurang-kurang dan akmal, sama dengan hasan ni. Selepas daripada kita sembahyang dan membaca khutbah pada kedua gerhana itu. Jika ia sembahyang berjamaah. Kalau kita semaya seorang diri tak payah khutbah. Kalau kita semaya ramai-ramai disunatkan membaca khutbah. Ada dalil di bawah tu, dah kedua turun bawah. Dalil disunatkan berkhutbah pada kedua gerhana itu hadis Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma faragha min salatihi فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فصلوا وتصدقوا. Tak kala selesai Rasulullah daripada salatnya, beliau berdiri lalu berkhutbah kepada manusia, sahabat-sahabat dia dah. Beliau memujikan Allah dan bersabdanya, sesungguhnya matahari dan bulan itu 2 ayat daripada tanda kekuasaan ayat-ayat Allah. Ayatillah ni tanda kekuasaan Allah lah. Tiada gerhana keduanya sebab kematian seorang, tidak juga kerana hidup seorang. Mana dia gerhana matahari ni, gerhana bulan ni bukan kata dengan sebab orang mati untuk keramat ni, untuk bertuah ni, dah. Yang Nabi kata ni sebab apa? Nabi kata yang Nabi jadi gerhana matahari dan bulan ni bukan sebab katanya sebab mati datuk tu datuk ni, sebab berlaku ni setelah matinya anaknya nama Ibrahim alaihissalam. Tak, bila mati anak Rasulullah nama Ibrahim, maka berlakunya gerhana. Lalu tu Nabi kata gerhana ni bukan sebab mati siapa-siapa pun. Lepas tu tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita pegang etikak juga tu. Masalah kita katanya tok guru hebat-hebat, wali-wali hebat kan bila dia mati kan dah. Kadang-kadang burung mari terbang penuh ke kubur dia tu. Pak kita orang awam pakai juga, keramat senguti ni. Kadang-kadang dah, kadang-kadang. Kadang-kadang bila mati satu orang yang berjuruh, yang soleh kan, jadi hujan turun, tak ada beradu-radu lah. Ni tak ada biasa turun lama dah. Hari ni hujan turun, memang keramat senguti dah. Sebab tu Nabi katanya bila berlaku ni Nabi katanya bukan katanya sebab kematian seseorang, tak. Ini adalah tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kita kena pegang di situ. Tak kena pegang. Fa iza ra'aitumuha fasallu wa tasaddaqu. Bila kamu melihat demikian, hendak kamu bersolah dan bersedekah. Tu yang Nabi suruhnya. Ada tu Sahih Bukhari. Naik matan ke atas. Dan disuruh di dalam keduanya, dalam 2 khutbah itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dalam khutbah tu kita bercakap tentang bertaubat pada Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah. Dan kembali ia akan mazalim. Siapa yang pernah ambil bagi orang, hantar balik lah. Siapa yang pernah curi bagi orang, hantar balik, bayar duit. Itu mazalim. Dalam ketubah kita. Isi ketubah kita tu, satu, taubat kepada Allah. Yang kedua, raddul mazalim. Hatta benda yang kita ambil punya hak orang.
Dan memerdekakan, kalau ada hamba kita merdekakan hamba, learning tak ada dah. Dan sedekah dalam ketebah tu kita bercakap bab sedekah, khairat, tabarruk, wakaf sebagainya, dan mendirikan taat akan Allah Taala dan lain-lain lagi banyaklah. Maknanya benda-benda yang kebaikan. Maka khutbahnya, khutbah tu bukan hal jatuh silap ya. Maka khutbahnya khutbah semaya gerhana bulan ni seperti khutbah hari raya, samalah lepas pada solat, tetapi tidak takbir pada awal khutbah kedua. Kan kita baca tadi khutbah hari raya ni kena takbir 9 kali. Yang pertama, khutbah yang kedua 7 kali. Maka semaya gerhana ni kita tukar takbir, kita bubuh tasbih situ. Tempat tasbih tengok katakan. Solat sunat minta hujan. Bila berlaku kemarau, maka sunat kita melakukan solat sunat istisqa, semaya minta hujan. Dan setengah daripada muakkad lagi sembahyang minta hujan. Bila kemarau lama lah, bila musim dia dah tu tak payah semaya lah, kerana air tu banyak dah. Bila kemarau sampai 4, 5, 6 bulan, sama-sama kita kumpulkan ahli-ahli penduduk kampung, keluar ke padang untuk bersolat sama-sama. Apabila berhajat kita kepadanya, kepada hujan. Apa tu di bawah tu dalil tu ada kita tulis dah. InsyaAllah tambah tengok sendiri. Dan diulang-ulangi hingga turun hujan. Bukan kita sembahyang sekali, hari ni kita sudah sembahyang, besok tubik pula dah. Buat banyak kali sikit, minta supaya Allah Ta'ala turunkan hujan. Iaitu sembahyang minta hujan ni 2 rakaat seperti sembahyang hari raya sama. Dan waktunya, waktu sembahyang minta hujan ni seperti waktu sembahyang hari raya pagi jugalah, bukan selepas zuhur. Pagi juga, kalau dah terangkat matahari, segalah pada pandangan mata kita, maka boleh kita sembahyang minta hujan pada afdalnya. Maka harus ia sembahyang barang waktu malam dan siang. Tadi kita raya hak afdal. Jadi kalau kita nak buat waktu malam, tak ada masalah. Apa panas sangat kemarau ni, kita hipung selepas pada Isya. Penuh keluar kepada pakak-pakak semaya minta hujan, boleh juga. Boleh. Waktu mana pun ikutlah. Tapi yang afdal waktu pagi seperti hari raya. Itu yang afdal. Dan siang. Dan lafaniyahnya usalli sunnatal istisqa'i raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sahaja aku sembahyang sunat minta hujan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar tu takbir dah. Takbir solat istisqa. Ni cara dia sembahyang sikit, takbir. Dan sunat takbir pada sembahyangnya pada rakaat pertama 7 kali. Supaya raya lah, supaya raya. Sembahyang raya tu lah. Dan pada rakaat yang kedua 5 kali. Takbir tu, tasbih, istighfar di celah-celah. Istighfar celah-celah. Dan dibaca antara 2 takbirnya seperti dibaca pada takbir antara hari raya. Jadi itu di celah-celah tu bukan istighfar dah. Silap saat ni tak kena. Depan dia sebut dah ni. Bukan istighfar dah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca tasbih juga dah. Bukan istighfar dah, silap saat ni. Seperaya. Dan sunat istighfar pada awal khutbah yang pertama 9 kali, tukar dengan hal ni. Jadi khutbah dia tu kita mulai dengan astaghfirullah, astaghfirullah paling kurang.
Dah khutbah yang kedua 7 kali berturut-turut. Mukaddimah khutbah lah. Dan lafaznya yang afdal, lafaz istighfar. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau baca tu istighfar. Habis. Doa tak kala guruh dan kilat. Jadi sambil munasabah dengan cara bak hujan apa ni, maka bila mari guruh tu ada doa dia. Dan sunat dibaca tak kala guruh dan kilat. Baca lagu mana? Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Baca gitu. Dia tak ada royak berapa kali pun, sekali cukup ah. Dia tak ada royak 3 kali, 4 kali, dia tak ada royak kat sini. Dan jangan mengikut mata akan kilat. Bila kilat mari di tepi langit, mata kita jangan tilik ke kilat. Jangan kita tilik ke kilat. Itu dia lagu ya. Doa tak kala hujan. Dan sunat dibacanya baca oleh seorang tak kala hujan. Allahumma sabbiyan nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya duduk dulu, bukan ba duduk dulu. Tulis betul dah, baca silap. Allahumma sayyiban nafi'a. Atau warid dengan hadis tu dalil di bawah kita ada sebut. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matara qala Allahumma sayyiban nafi'a. Ada sahih Bukhari tu. Rasulullah apabila beliau melihatkan hujan, beliau berkata Allahumma sayyiban nafi'a. Atau ada yang riwayat Imam Bukhari dan Nasa'i dan lain-lain lagi. Doa tak kalau hujan memberi mudarat. Bila banyak sangat hujan ni tak ada beradu-radu je ni. Banjir habis sampai mudarat. Ada doa dia pula. Dan apabila kebanyakan hujan yang memberi mudarat dengan dia, bila hujan ni banyak sangat sampai ke mudarat, punah muka tu punah benda ni. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wazzirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Baca doa tu. Tak nak hafal doa banyak sangat. Mulai diwirik tadi tak ada beradu lagi doa ni. Baca apa sudah. Pada kita hafal lagi, kita hafal doa-doa ni. Itu pun warid dengan hadis yang sahih. Di bawah juga hadis Sahih Bukhari di bawah. Dan adalah setengah daripada sembahyang sunat yang tersebut itu untuk berjamaah. Tadi kita dah sebutkan sembahyang sunat terbagi kepada 2. Satunya disunatkan berjamaah, yang satu lagi tidak disunatkan berjamaah. Sebutlah tadi. Sini bagus apa tempat dia. Yang disunatkan berjamaah ni iaitu sembahyang tarawih dan witir pada bulan Ramadan. Satu. Dan sembahyang 2 hari raya sunat berjemaah kat tu. Dan sembahyang gerhana keduanya, dan sembahyang minta hujan, dan yang lain daripada tersebut itu tidak dituntut berjamaah, mana tak suruh jemaah. Jadi yang tutup berjemaahnya, satu tarawih, yang kedua witir, yang keempat, yang ketiga 2 hari raya, yang keempatnya gerhana, dan yang kelima minta hujan, sembahyang istisqa. 5 tu dah. Selain pada tu tak ditutup dan disuruhkan berjemaah ramai-ramai. Solat-solat sunat yang tidak dituntutkan berjemaah padanya. Ni tak suruh buat jemaah ni. Kita buat sorang dah paling comelnya. Betul dengan apa yang dia nak.
Dan demikian lagi setengah daripada barang yang tidak dituntut berjamaah sembahyang tahajud. Tahajud ataupun kita panggil qiyamul lail. Satu tu makna tula. Boleh bila masa kita nak buat, tak mesti di bulan Ramadan, bulan mana-mana pun lah, asalkan buat waktu malam sunat tahajud. Waktu malam. Patut ada sebut dalil di bawah daripada ayat Quran pun ada, daripada hadis. Tengok sikit dah. Iaitu sembahyang malam. Semaya waktu malam. Waktunya kemudian daripada tidur. Syarat tidur dulu sikit, bangkit, lepas tu kita sembahyang. Kita tidur sekejap, kita bangkit, lepas tu kita sembahyang. Akan satu turun bawah sikit, kita taklid. Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah berkata, solat tahajud itu harus dilakukannya pada awal malam. Ni pendapat hak dia ni. Dan pertengahan malam dan akhirnya akhir malam. Boleh buat belakang. Awal, tengah, akhir, semua boleh. Selama ada solat itu kemudian daripada solat Isya. Kalau sebelum Isya tak boleh ke? Masa lepas Isya. Itu ada ulama yang mengatakan boleh. Disebutkan dalam Hasyiah Syarqawi ala Tahrir. Ini kitab muqarrar orang ngaji pondok ni, Syarqawi Tahrir ni, Zakaria Al-Ansari lah, matan Tufatul Tulak tu. Kitab ni dibilangkan satu kitab muktamad dalam mazhab Syafi'i juga ni. Syarqawi Tahrir ni. Disebut situ dia kata disyaratkan bahawa jatuh solat tahajud itu dalam waktunya yang hakiki. Mana waktu hakiki? Iaitu selepas daripada ghaib syafaq merah. Maknanya waktu Isya lepas pada Isya. Waktu selepas pada Isya tu. Ada bukan? Ghaib syafaq merah ni habis maghrib masuk waktu Isya. Tu. Ghaib syafaq merah ni maknanya bila habis syafaq masuk waktu Isya. Walaupun Isya tak semaya lagi pun. Jadi tak mesti kita nak buat tahajud selepas pada Isya dak. Ni pendapat hak disebut dalam kitab Hasyiah Tahrir. Dan tidak disyaratkan pada tidur itu selepas daripada Isya. Tak mesti kita tidur lepas Isya dak. Bahkan apabila tidur seorang kemudian daripada maghrib, kemudian ia jaga, lalu bertahajud ia, jadilah solatnya itu tahajud. Sah lah tu. Ada sebelah kitab Tahrir, dibuka tengok sana. Tetapi yang paling utamanya dan afdalnya, yang paling aulanya, bahawa dilakukannya hingga sulusul laili, sepertiga malam, suluh malam. Suluh malam, kalau jam pukul 3 tu kita bangkit, jam pukul 4 kita bangkit waktu yang mulai, waktu sunyi orang daripada waktu sunyi orang sebab tidur semua. Waktu tu kita buat. Lepas tu dalil di bawah tu 2, 3, 4 dalil yang kita sebut. InsyaAllah nak baca sedikit situ. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Paling-paling kurang sunat tahajud ni 2 rakaat. Ataupun 4 rakaat. Ataupun 6 rakaat. Ataupun 8 rakaat. Iaitu terlebih afdal daripada 2 rakaat. Jadi hak antara kurungan 4 persegi itu tambah daripada setengah nuskah. Setengah nuskah. Jadi tahajud ni kalau mengikut setengah ulama mengatakan tidak ada bilangan yang tertentu. Kita buat 1 rakaat pun tak apa dah. Ada sebagian ulama mengatakan tak syarat kena berapa rakaat dah. Kedua turun di bawah tu. Tetapi yang terutama dan afdalnya bahawa mengekali atas 11 rakaat ataupun 13 rakaat.
Sebab tu dia waris pada hadis Rasulullah kan. Nabi satu ketika bila dia buat semaya qiyamul lail, dia semayanya 11 rak'atan, 11 rakaat. Satu riwayat hal lain pula mengatakan 13 rak'atan, hadis yang kedua. 13 pun ada, yang 11 pun ada. Nah, itu yang waris dengan hadis yang sahih Bukhari tu. Dan niat tahajud, dan lafaz niatnya usalli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Taala. Tapi gitulah beramal ibadat ni. Payah kita nak menjadi mengekali, kita nak tatbik, nak beramal tu payah. Lebih lagi masalah qiyamul lail ni, kerana waktu tu waktu yang paling sedap untuk kita tidur. Kita nak pakai waktu dia pukul 3, pukul 4 malam tu, Allah, payah sangat. Tapi payah pun bagi yang Tuhan kandak pada mereka yang dapat buat, boleh buat semata tu. Tuhan kandak jaga-jaga 2 rakaat, 2 rakaat semalam, 2 rakaat semalam, 2 rakaat semalam, cukup dah. Lebih lagi kau camik. Sunat mutlak. Dan demikian lagi setengah daripada sunat, ia mengerjakan sembahyang sunat mutlak pada malam ataupun siang. Sunat mutlak ni sunat yang tidak tiada tu, yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Tu sunat mutlak. Sunat yang tidak mempunyai waktu, sebab pun tak ada. Nah, semaya takbir sudah, usalli raka'ataini sunnatan lillah, gitu ya. Dia tak ada sebab, dia tak ada waktu. Boleh buat bila masa, siang hari pun boleh, malam pun boleh. Yang pentingnya waktu-waktu yang dilarangkan itu jangan. Itu ya. Bermula sembahyang sunat mutlak pada malam itu afdal daripada sunat mutlak pada siang hari. Balik malam itu lebih comel siang hari lagi. Malam. Dan jika sembahyang pada malam diperbuat 2 rakaat, 1 salam. Malam. Siang hari tak sebut sini. Tak. Jika sembahyang pada malam diperbuat 1 rakaat. Jadi kita mafhum di situ, kalau buat siang hari boleh kita nak buat 4 rakaat, 1 salam. 2 pun boleh, cara mafhumnya. Demikian lafaz niatnya usalli raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu sunat mutlak. Memeliharakan solat-solat sunat. Maka saya kira kita memeliharakan segala sembahyang yang tersebut itu barang sedapatnya. Sembahyang tersebut tadi semua sunat, daripada sunat tahiyatul masjid, sunat wuduk, banyak tu. Bila ambil lah berapa tu? Sunat raya, sunat isqa, minta ujian dan qiyamul lail dan mutlak, banyak lepas sebut mari dah tadi. Kita jaga barang sedapatnya. Kita jaga betul-betul, haji boleh, kita boleh buat juga. Jadi kalau tak ada dalam umur hidup kita sekali pun adalah kita buat. Bila Tuhan soal akhirat esok, kita boleh jawab kata kita buat dah sekali dalam umur hidup, tak apa dah. Solat tasbih kita buat sekali, tak apa dah, paling-paling kurang. Istimewa pula pada pada sangat-sangat kita kerjakan sembahyang malam. Itu diberati kita buat kat sembahyang malam. Mana kita kena kacau buat, kita kena tebang buat. Kena itihad sungguh-sungguh hak malam. Kerana ia terlebih sangat berat sesuatu atas nafsu. Hak sembahyang malam ni memang betul je kata ni. Nafsu kita nak jaga sembahyang ni susah. Nak semaya, nak jaga makan sahur baru bulan Ramadan tu pun malah nak jaga. Makan bukan semaya. Kadang-kadang orang gerak 2, 3, 4 kali tak bangkit lagi.
Tu bergerak makan, bukan gerak semaya. Ni gerak semaya. Susah sikit dah. Sebab tu berat atas nafsu. Dan sungguhnya jadi ringan apabila dikekalkan atasnya bila kita muwazabah buat semua, dia jaga sendiri. Istiqamah. Pukul 3 kita bangkit 10 minit untuk solat qiyamul lail, tidur pula lepas tu. Istiqamah tu payah. Istiqamah tu payah. Dan sabar atas kepayahannya dan dengan melawankan hawa nafsunya pada permulaan. Dia mula-mula tu sangatnya. Bila lama kelamaan dia akan jadi adat kita tu, tak ada masalah lah. Jaga semua. Kemudian daripada yang demikian itu, jadi dibukakan dia pintu berjinak-jinak ia dengan Allah Ta'ala. Mula-mula tu puasa susah, puasa berat, puasa payah. Tapi dengan lama kelamaan tak ada buka pintu untuk kita ni berjinak-jinak dengan Allah. Makna untuk kita melakukan ibadat qiyamul lail waktu malam. Dan manusia munajat dan manusia bermunajat dan lazat ia bersuci dengan Tuhannya. Dan pada ketika yang demikian itu, tiada kenyang seorang daripada berdiri malam. Tapi nak sampai setara tu sikit tu. Rasa saya tak puas nak qiyamul lail, nak buat semua tu payah sikit tu. Orang yang Allah Ta'ala beri taufik tu lah. Istimewa pula berat dan segan seperti barang yang jatuh setengah daripada orang salihin. Seperti beberapa riwayat yang masyhur daripada hal mereka itu. Ini hal ulama-ulama yang salihin. Setengah daripadanya orang yang sembahyang subuh dengan air sembahyang isya. Subhanallah. Tu orang salihin. Dia solat isya jam pukul 9, dia solat subuh pagi esok pula dengan wuduk yang satu. Makna dia tak tidur waktu malam. Itu ulama-ulama salihin. Mereka itulah orang yang dapat penunjuk daripada Allah. Mana orang yang dapat petunjuk daripada Allah, dapat hidayah pada Allah, jalan yang lurus. Maka dengan penunjuk mereka itu kita ikut. Dan jika lemah daripada banyak bilangan rakaatnya kita nak buat qiyamul lail waktu malam, maka dikerjakan sedikit barang kuasanya. Buat setakat kita boleh buat. 2 rakaat tak apa dah ni istiqamah ni. 2 rakaat ni betul-betul kalau kita buat tak ada sampai 10 minit, 5 minit pun sudah. Maka datang pada hadis, arti disebutkan di dalam suatu hadis bahwasanya orang yang banyak tidur malam itu datang pada hari kiamat fakir. Atau hak waris pada hadis. Hadis itu ada di bawah. Jadi kita takliklah hadis lafaz hak bahasa Jawi disebut oleh Syekh Daud tu. Kita sebut taklik di bawah lafaz hadis yang disebut oleh Syekh Daud Fatani di sini kami tidak menjumпаinya daripada perkataan Rasulullah. Ini jadi satu masalah kan ni. Syekh Daud sebut kata datang pada hadis. Bila kita cari lafaz hadis bahasa Arab semerti kita tak jumpa. Tetapinya yang kami menjumpainya adalah perkataan Abdullah Al-Mukri Az-Zahidi. Kita jumpa lah. Kita temu perkataan Abdullah Mukri Az-Zahidi. Iaitulah lafaznya man namal laila kasiran laqiyallaha ta'ala yaumal qiyamati fakira. Itu saya dak ambil mana wallahu alam. Hak kita jumpa hak ni, hak dia kata tak tahulah kata hadis. Maksudnya sesiapa yang membanyakkan tidur di waktu malam
Mereka yang banyak tidur waktu malam, ia akan menemui Allah dalam keadaan fakir. Maka riwayat lafaz ini disebut dalam kitab Syu'abul Iman bagi Baihaqi, ada sebut di situ. Dan orang yang banyak tidur menghilangkan barakat umurnya. Orang tidur banyak berdoa ni dia hilang berkat dalam umur juga. Tapi tak tidur pun tak boleh juga, kena jaga kesihatan kita. Cuma banyak sangat. Dan sia-sia waktunya yang ada mudanya. Masa muda ni tidur, tua pun tidur. Tu sia-sia belaka. Amalan yang paling kasih kepada Allah. Ketahui olehmu sedikit amal yang berkekalan terlebih baik daripada banyak yang putus. Amalan kita buat tak banyak tetapi kita beristiqamah. Buat selalu tak bergaduh. Buat semua. Maka tu lebih baik daripada kita buat amalan yang banyak tapi buat sekaligus bergaduh terus. Tu je tak sah lagu tu. Pasal tidak beristiqamah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Hadis itu ada takhrij di bawah riwayat Imam Bukhari dan lain-lain lagi. Terlebih kasih amal kepada Allah Ta'ala itu yang dikekalkan dia. Dan jika sedikit sekalipun mesti kena beristiqamah dan mengekali buat sokmo-sokmo. Itu amal yang paling kasih kepada Allah. Hukum qada nawafil. Hukum kita qada sunat. Semaya sunat. Dan sunat mengqadakan sembahyang sunat yang tersebut itu apabila luput. Sembahyang sunat. Kalau kita tak sempat nak buat, sunat kita qada. Sunat kita qada selepas daripada habisnya waktu. Akan satu turun di bawah. Artinya apabila luput seseorang daripada sunat-sunat tersebut itu, maka disunatkan mengqadakannya. Kerana warid pada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqadakan sebahagian daripada sunatnya, seperti ternyata di bawah. Ada Nabi kita qada sebahagian lah, bukan semua dak. Warid pada hadis. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yusalli rak'ataini man lam yusalli rak'atayil fajri hatta tatlu'a asy-syamsu falyusallihima." Sesiapa yang tidak bersolat 2 rakaat sunat subuh, sebelum subuh dia sunat kita buat 2 rakaat. Kemudian kita tak sembahyang dak 2 rakaat tu sehingga terbitnya matahari sampai waktu pagi. Maka hendaklah ia bersolatkan keduanya. So kita qada semula lah, qada semula dia panggil. Jadi rakaat fajri itu kena kepada solat sunat subuh. Padahal kalau kita nak buat subuh nak qada pun sunat pun suh kita qada juga. Jadi kita tidur ni tidur galik. Jaga-jaga je pukul 8, pukul 9. Subuh tetap di qada. Sunat hak subuh disuruhkan qada juga. Apalah ni kita qada. Yang kedua daripada Imran bin Husaini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi masirin lahu fanamu an salatil fajri fastayqazu biharri syamsi fartafa'u qalilan hatta istaqallatis syamsu summa amara muazzinan fa'azzana fasalla rak'ataini qabla al-fajri summa aqama summa sallal fajra.
Maksudnya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam perjalanannya. Ada satu ketika Rasulullah tengah perjalanan, maka ketiduran mereka daripada solat subuh. Semua pakat tidur belaka letih sangat. Maka jaga mereka daripada tidurnya dengan sebab panasnya matahari. Bila bahasa panas tu, jaga pada tidur. Lalu mengangkat mereka sedikit. Esok sikit. Hingga terangkatlah matahari. Kau tinggi. Mula-mula esok lagi. Esok panas pula. Kemudian Rasulullah menyuruhkan seorang muazzin untuk diazankan. Padahal waktu tu bukan waktu subuh pun, cerah dah. Maka ia pun berazan. Rasulullah suruh satu sahabat supaya azan nak solat, nak qada. Kemudian bersolat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum fajar. Sunat je waktu dulu, dia qada juga sunat sebelum subuh. Kemudian setelah diqamatnya, lalu menunai Rasulullah akan solat subuhnya. Tu dalil yang warid sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya disuruhkan kita ni, yang mana sunat hak kita lupa, maka disuruhkan kita qada pula selepas daripada tu. Boleh kita nak qada. Yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla az-zuhri sallahunna ba'daha. Adalah Nabi SAW apabila beliau tidak sempat bersolat 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi kalau qabliyah hak zuhur tu Nabi kita tak ada buat, nescaya beliau lakukan dan bersolat, lakukan solatnya kemudian daripada zuhur. Dia buat selepas daripada zuhur pula. Hak sunat. Ada riwayat Imam Tirmizi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ahadukum wa lam yutir falyutir." Apabila berpagi seorang kamu padahal belum bersolat witirnya waktu malam. Jadi semalam kita tak ada buat witir dah. Hari ni cerah dah, maka hendak mengerjakan solat witirnya. Suruh kita qada juga solat witir. Qada siang hari. Hadis ni riwayat Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra, bukan Tubra, kitab tu tasih kaf. Dalam Sunan Kubra. Yang kelima daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza zakarahu." Sesiapa yang tidur tinggal daripada bersolat witir. Kita tidur, kita tak solat witir, ataupun terlupa solat witir, maka hendaklah disolatkannya apabila ianya ingat. Ingat ketika mana, kita buat ketika tu lah. Itu hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang keenam berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu fayutiru. Adalah Rasulullah berpagi-pagi beliau melakukan solat witirnya. Ini Nabi kita pernah semaya witir waktu pagi, padahal solat witir waktu malam, menunjuk bahawasanya witir disunatkan suruh kita qada. Qada waktu witir. Kita lupa waktu malam. Itu riwayat Imam Ahmad. Daripada Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza fatathu as-salatu min al-laili min waja'in aw ghairihi shalla min an-nahari 12 rak'atan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila luput solat qiyamul lail dari kerana sakitnya ataupun lain. Bila dia sakit tak larat nak solat qiyamul lail, beliau bersolat di siang hari 12 rakaat. Dia qada besok hari pula. Bila rasa segar sikit, dia qada. Hadis tu hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Jadi daripada 4, 5, 6, 7 hadis yang kita sebut tadi menunjukkan bahawasanya ada setengah daripada solat Nabi yang dia qada yang tak sempat buat dalam waktu, maka Rasulullah qada selepas daripada tu. Semua solat sunat belaka. Habis kat tu. Tatmimul faidah. Ning hak sebelah lepas pada ning nak bercara bab pemimpin dan raja. Raja pemimpin yang adil lagu mana? Nanti kita baca tu. Kita sambung selepas pada solat insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.